Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dr. Ahmad Zamri Mansur. Saya pensyarah daripada Fakulti Pendidikan dan ini adalah sesi online saya. Tajuk sesi saya pada kali ini ialah Taking Student Attendance Using Google Form, ya. Google Form dan juga Google Spreadsheet. Okey, terdapat banyak cara untuk mengambil kehadiran, ya, dan kita kena tanya, adakah kehadiran tu perlu tanda tangan ataupun tidak, ya. Kalau perlu tanda tangan, okey, so ada caranya, tapi untuk pada hari ini kita bincang itulah, kita nak ambil maklumat student yang hadir, ya. So mereka akan letakkan nama tapi tak ada tanda tangan. Kalau nak belajar tentang tanda tangan tu kita boleh buat sesi lain, ya. So antara caranya ialah guna Google Form, ya, guna Smart Attendance UKM. Microsoft Teams pun ada cara dia walaupun tak terlalu straightforward, ya. Google Meet boleh guna dan juga boleh guna Mobile Attendance Apps. Sebenarnya kita boleh install dalam kita punya telefon untuk mengambil kehadiran, ya, pelajar. Jadi hari ini saya nak concentrate pada inilah using Google Form and Google Sheet, ya. So dia ada dua. Yang pertama, kalau kita nak guna sekali aja, itu sangat-sangat mudah, ya. Ataupun yang kedua tu recurring class, maksudnya setiap minggu kita nak guna. Dan Google Form ni berguna sama ada kita ada kelas online ataupun face to face. Face to face pun tak ada masalah. Saya pun guna sebelum PKP ni lagi saya guna. Di akhir kuliah kita ambil masa mungkin 15 minit sebelum tamat kuliah, suruh dia orang isi dan tengok dekat depan nama dah ada ataupun tidak dalam Google Sheet. Kalau ada maksudnya kehadiran direkodkan, ya. Kalau belum mereka kena settle lah, ya. Okey. Okey, yang sign tu sebenarnya pun boleh buat juga sebenarnya. Ada cara-cara tapi saya tak dapat nak bagi itulah pada hari ini, ya. Okey, so cara mengambil kehadiran menggunakan Google Form sebenarnya ada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah apa yang berlaku dalam Google Form itu sendiri. Bahagian yang kedua ialah apa yang terdapat dalam Google Sheet. So ada dua bahagian. Bahagian yang pertama, student masukkan maklumat dalam Google Form, ya. Dan bahagian yang kedua, maklumat tu akan disimpan dalam Google Spreadsheet, ya. Jadi untuk Google Form, cara dia yang pertama sekali kita kena create form tu dan lepas tu masukkan soalan. Yang paling basic sekali ada dua je, metrik dan juga nama pelajar. Sebab apa? Sebab timestamp tu sudah ada. Itu yang paling basic. Tapi kalau boleh kita nak lebih lagi. So kita letaklah misalnya minggu ke berapa dan juga lain-lain misalnya. Dan juga mungkin kalau saya buat ni, kehadiran ada yang biasa, ada yang aktif. Yang tidak hadir ni pula kita akan arahkan supaya mereka masukkan surat cuti MC dan sebagainya, ya. So ada cara pula. Okey, once student tu masukkan maklumat, dia submit borang, okey, maklumat tu akan disimpan dalam Google Sheet, ya. So kita sekarang ni memang tersimpan, ya. Tapi kita nak tunjukkan pada student yang nama dia orang tu dah ada dalam senarai. Jadi caranya ialah kita kena akses dekat mana ada Google Sheet itu. So caranya ialah kita pergi dekat Google Form, lepas tu kita open responses. Ada tab, ya, ada question, sebelah kiri, sebelah kanan ada responses. Tekan dekat situ, lepas tu keluar ni silap ni, bukan red colored, entah macam mana, green colored, view responses in sheets. So kita tekan dekat situ, so dia akan keluar senarai nama pelajar yang sudah isi borang tu dan kita buat cantik-cantik sikit lah, ya. So yang pertama, misalnya dia punya heading tu kita colorize, ya. Dan yang kedua, maklumat yang tak penting, yang terlalu peribadi tu kita hide. So yang lain tu boleh tengok, ya. So langkah yang seterusnya ialah daripada Google Sheet tu kita nak tunjukkan pada pelajar, kita kena ambil dia punya URL, ya. So kita publish Google Sheet, ambil URL dan tentukan sheet mana, lembaran mana yang kita nak tunjukkan, ya. So saya akan tunjukkan secara itulah demo selepas ni, tapi sebelum tu saya nak beritahu other creative ideas, cara-cara kreatif yang kita boleh gunakan. Sebab yang tadi tunjuk yang basic saja, ya. Yang pertama ialah
untuk prevent cheating, kita boleh gunakan attendance code. Macam mana nak buat attendance code tu kena belajar melalui Google Form. So ada cara dia supaya bila dia orang masukkan kod tu dia akan match apa yang telah kita tetapkan. So yang keduanya ialah supaya mereka tak isi borang semata-mata tapi juga ada something yang mereka boleh buat balik rumah. Suruh dia orang isi reflection. Tak terlalu panjang tapi cukup mungkin dalam 10 patah perkataan, 20 patah perkataan, ya. Okey, dan lagi satu ialah kalau student tu dia nak student lain nak suruh isi, jadi masalah juga kena tulis reflection ni kan. Kalau tak ada reflection mudah aja, tolong isi untuk student yang tak hadir. Okey, yang ketiganya ialah file drop. Mereka yang tak dapat hadir, so kita create dalam question tu tidak hadir kan, tidak hadir tapi ada surat. So bila student tekan dekat situ, dia akan arahkan pada satu section. Dekat situ ada file drop dan student tu boleh masukkan CJ sakit dan juga surat-surat, ya. Okey, kemudian satu lagi nak view, kita tunjukkan pada student yang nama mereka sudah ada dalam senarai, tapi kalau kelas tu misalnya 200 orang, ya. 200 orang. Jadi mereka nak tengok tu kalau kita papar dekat depan jadi susah. Jadi setiap kali student nak tanya kita kena scroll down dan sebagainya. Ya. Okey, so caranya ialah kita susun display tu mengikut reverse chronological order. Jadi maksudnya siapa yang hantar terkini nama paling atas. Siapa yang hantar awal nama dia akan ke bawah dan sebagainya. Alright. So ini adalah bentuk form yang saya gunakan. Ya, saya gunakan untuk mingguan, ya. So kehadiran mingguan khusus apa? Khusus LMCR 2312. Okey, so yang pertama sekali ialah maklumat diri. So maklumat diri yang pertama matrik, yang kedua nama, ya. Okey. Kemudian maklumat yang ketiganya ialah minggu ke berapa. So sini kita letakkan 14 minggu semua berserta dengan tarikh-tarikh sekali supaya student dapat nilah klik masa yang betul sebab kadang-kadang mereka tersilap, ya. Okey, kemudian status kehadiran. Status kehadiran tu boleh ambil ini sajalah, hadir, tidak hadir. Tapi kalau nak masukkan yang lain boleh juga. Sebagai contoh, hadir saya bagikan pada dua. Hadir yang biasa dengan hadir yang aktif. Yang aktif ni mereka yang participate dalam forum dekat kelas, lepas tu jawab soalan, menang kuis. Kuis tu dia paling tinggi markah misalnya. Okey, so kita boleh arahkan. Yang ni kita sebenarnya dalam Google Form tu kita boleh direct. Yang ni section lain, yang ni section lain, yang file drop tu section lain, ya. Okey. Okey, ni adalah bentuk, ya, display macam mana paparan yang ada dalam Google Sheet, ya. Okey, so sini saya buat supaya mengikut anti-chronological. Maksudnya siapa yang hantar dulu nama dia mula-mula dekat sini kan. Lepas tu dia akan turun. So yang terkini ada pada tempat yang pertama, ya. Tujuannya untuk mudah kita view. Okey, kalau student tak ramai, okey je. Tapi kalau dah sampai minggu yang ke-8, 9, so akan tengok ke bawah juga. So boleh guna reverse chronological. Satu lagi, kalau kita gunakan Google Form untuk kita collect senarai nama student yang dah ada kumpulan misalnya. Okey, so yang tu kita tak guna anti-chronology. Tapi kita guna alphabetical order ikut nama kumpulan. Bukan nama mereka, nama kumpulan. Supaya bila kita tengok paparan ni senang. Kumpulan A misalnya dah ada 3 orang kan. Kumpulan B dah ada 3 orang. Kalau tak kita terpaksa cari. Kumpulan A dekat sini satu, lepas tu dekat bawah satu dan sebagainya. Ya, jadi itu menyukarkan kita. Tapi anyway, kita boleh anytime kita tukar cara untuk view kita. Terpulang pada kita. Sama ada nak tukar kat sini ataupun kita boleh create another tab. Yang ni ikut kronologi, yang ni ikut kumpulan, yang ni ikut alphabetical order dan sebagainya. Okey, so banyak benda, ya. Jadi sebenarnya Google Sheet ataupun Excel ni dia lebih kurang samalah, benda yang lain tapi lebih kurang sama fungsi dia. Dia sangat-sangat power, ya. Kita boleh guna untuk website, untuk kalau emergency website kita boleh guna ni. Sebenarnya kita boleh guna spreadsheet, ya. Okey, jadi sekarang ni saya akan demo macam mana nak buat. So boleh follow lah satu-satu. So saya akan tunjukkan. Yang pertama sekali
kita kena tekan Google Drive. Ini Google Drive. Macam mana nak buka Google Drive? Drive.google.com. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan akan dapat ini paparan seperti ini. Kalau tak ada tu maksudnya anda belum organize lagi. Saya dah organize ikut kursus-kursus, satu folder, satu kursus, dan sebenarnya kalau nak cantik lagi kita boleh letak color coding dekat sini kan. Tapi saya tak buat lah, ada yang lama-lama saya buat. So tekan new dekat sini, tekan new, lepas tu kita cari apa? More. Lepas tu cari yang color ungu. So tekan sikit dekat sini, so dia keluar. Google Form. Tekan Google Form. Alright, okay ya. So ini adalah katakan kehadiran kursus Google Form for attendance. Okay ya. So, okay, yang ni kita klik je dia terus berubah. Klik, terus berubah So kita tak perlu copy paste dan sebagainya. So sini kita letak apa? Sini kita letak matrix. So tulis je matrix. Okay. Matrix. So short answer. Ya, short answer. Okay. Lepas tu kita nak supaya kita nak supaya mereka isi. So tekan sini, jangan lupa untuk tekan required. Ya. Alright. So lepas ni mudah aja, kita copy aja borang ni. Kalau nak buat boleh juga, tapi nak mudah sebab kita dah ikut everything. Matrix. Okay, so yang ni adalah nama pelajar. So nama pelajar. Okay, lepas tu apa yang kita nak lepas tu? Status kehadiran. Okay, status kehadiran. So status kehadiran. Okay, status kehadiran. Kita tak buat short form, tapi kita akan bagi multiple choice. Multiple choice. Ini multiple choice ya. Sebagai contoh ini adalah hadir. Okey. Ini adalah tidak hadir. Okey. Tidak hadir tapi ada surat kan. Ada surat sebagai contoh. Alright. Okey, ataupun kita nak tambah lagi pun boleh. Misalnya hadir aktif macam saya buat. Okey, hadir tapi ada penyertaan yang aktif. Alright, okey. Okey, dan kita juga boleh letak tidak hadir. Alright. Okey, yang ni kalau misalnya tidak hadir ada surat, sebenarnya kita boleh tambah lagi ni. Kita kena buat lebih complicated sikit lah borang ni. Yang saya tunjuk ni borang ni adalah yang basic saja. Okey, borang yang advance dia akan ada ni. Go to section based on answer. Jadi maksud kalau yang hadir dia akan pergi satu session, yang tidak hadir pergi session lain, yang tidak hadir lepas tu ada surat. Kita letak satu session dan di situ kita letakkan apa? Kita letakkan ni file drop. So saya tunjuk contoh ni hadir katakan saya nak letakkan lepas ni kita kena tambah apa? Section. Mana section? Oh, tak jumpa pula. Kat menu tepi sebelah kanan tu kot. Okey. Bagi jambi. Okey, dia terlindung sikit Okey, so mana tadi status kehadiran
Okey. Sini, bawah sini ya. Section ni YouTube. Sekejap. Bawah sekali. Saya list sikit. Yang ni ya. So ketika Ya. kita create yang ni, yang ni untuk hadir. Okey, so nanti kita letak soalan, lepas tu kita tambah lagi. Yang ni tidak hadir ada surat. Tidak hadir tapi ada surat ya. Okey, so kita buat dua je Kita buat dua saja, sudah hadir. Okey, status kehadiran. So sekarang ni kita arahkan pada ni. Mana pula hilang dah. Okey, tak apa, kita tambah aja. Status kehadiran hadir. Okey, multiple choice. Hadir. Okey. So tambah lagi. Hadir. Aktif. Okey. Okey, tidak hadir tapi ada surat. Okey, lepas tu tidak hadir tapi tak ada surat tiada surat. Okey, so saya tunjukkan dua sajalah ya. Okey, so kita ada hadir dengan tidak hadir tapi ada surat ya. Kita klik yang ni, go to section based on answer ya. Alright. So dia akan keluar macam ni. So ni kita kena adjust lah supaya yang hadir ni pergi pada bahagian hadir. Okey, sebab nanti kita akan tanya soalan Yang ni pun ada pergi section lain tapi tak apa. Kita buat hadir. Tidak hadir, bahagian yang tidak hadir. Ni tidak hadir Alright. Okey. So bila dah dapat situ, okey, so yang ni kita delete. Okey, so hadir ni kita nak buat apa? Sama ada kod kehadiran ataupun reflection so reflection, so refleksi. Kita pun tulis refleksi. Refleksi, katakan apa? 20 patah perkataan. Apa yang telah dipelajari panjang 2 jam tadi ya. Okey, untuk tu 20 patah perkataan kita kena isi dekat sini. Response validation so minimum perkataan sebab dia karakter aksara. Kalau 20 tu kali je 4 jadi 80 lah. 80 apa? 80 aksara. So yang ni error message ya. Misalnya tak cukup 20 patah perkataan, 20 perkataan. So student 5 patah je diisi, so dia akan keluar message ni ya. 20 perkataan. Alright, satu cukup. Yang kod hash pun kita boleh tambah sini ya. Kod hash, kod kehadiran kalau kita tu ya. Tapi kalau tak nak benda ni, boleh teruslah, tak perlulah buat section yang macam ni. Okey, macam mana pula? Saya nak tunjukkan yang tidak hadir, lepas tu ada surat kan. Okey, katakan kita masuk yang pertama. Yang pertama kita nak tulis apa? Okey, alasan tidak hadir. Alasan tidak hadir. Alasan tidak hadir. Lepas tu yang bawah. Yang bawah. Okay, so kita tambah. Yang ni kita letak file drop. File drop ya. Upload surat sokongan MC dan sebagainya ya. So yang ni kita nak buat apa? Kita tekan kat sini, pilih
file upload. File upload. Okey, file upload File upload. So dia tanya sini sebab apa? Sebab nanti apa-apa yang upload tu akan memberikan beban pada drive kita. Ya, kita setuju ke cara ni? Jadi sebab tu saya kalau tugasan student kita buat ni email lain, kita buat akaun lain kalau tak penuh kalau tak penuh. Okey, jadi setuju, kalau tak dia tak boleh masuklah kot. Okey, mana ya? Okey, continue. Kalau tak boleh buatlah ya. Ada satu lagi complicated sikit. Student pun mungkin tak apa pandai. Link, letakkan link ya. Okey, so sini file upload ni adakah semua file diterima ataupun spesifik? Ya. Kalau tu kita kena tekan sinilah dan kena tekan file apa yang hanya diterima. Saya hanya terima PDF. Tapi kita buat pulang pada kita kan, nak specify ataupun tidak kan. Okey, supaya dia orang isi, so kena tekan required. Ya, tekan required. Okey, so settle bahagian tu. So siaplah borang ni ya. Mungkin satu lagi bawah kita boleh masukkan line-line ya. Alright. Okey, so sekarang ni kita cuba lagi sekali. So ini adalah form kita. Jadi form kita, kalau nak suruh student masukkan email, boleh tekan kat sini. Ataupun kita boleh create ya. Okey. Ini adalah link pada form ini. So ini adalah link yang pendek. So saya tekan copy sini. Okey. Kadang-kadang saya letak sini sebab apa? Sebab bila dalam WhatsApp group tu kita boleh copy sebab bila different platform kadang-kadang susah nak cari kan. Alright. Okey. So kita cuba lagi sekali dalam chat cuba isi borang ni. Okey, kita cuba. Okey, form ni okey tak? Ataupun Tak hidup juga. Tak hidup juga. Okey, tak apa. Jadi saya tunjukkan inilah ya. Cara dia iaitu saya cuba isi borang ni sendiri. Okey, untuk dapat borangnya pergi dekat preview. Okey, pergi dekat preview. Saya hantar jugalah in case mana tahu dapat ke. Ya, kalau dapat-dapatlah. Kalau tak dapat nak buat macam mana. Okey, sekarang ni saya akan isi kehadiran kursus Google Form for attendance. So metrik A00123. Okey, nama pelajar. Form tu dapat tak? Buka tak? Kita dapat. URL-nya ada tapi URL tu tak hidup. Itu jarang berlaku. Selalunya dapat Tapi tak apa, saya tunjukkan. Okey, saya hadir. Lepas tu next. Dia akan pergi. Yang next ni yang menentukan. Kena buat refleksi. Ya, kena buat refleksi. So kita tulislah ya. Okey, pada hari ini saya telah mempelajari bagaimana untuk buat. Okey, katakan sampai sini kan. Lepas tu saya cuba tekan. Next. Ni dah cukup 20 ke? Katakan saya nak tunjuk kalau tak cukup macam mana. Tengok. Tak cukup 20 patah perkataan. Ya. So saya pun kena tambah lagi. Untuk buat borang yang membolehkan
akan saya mengambil attendance untuk sesuatu kelas. Okey, dah cukup kot ya. Okey, so next. Okey, saya lupa tu buat bagi arahan tu. Yang ni kalau kita tekan yang tidak hadir tadi, ada satu benda yang saya kena tu, flow dia, pastikan flow dia betul. Tadi terlupa, miss that step. Okey, yang ni sebenarnya untuk ni, yang tidak hadir ada surat kan. So dia kena masukkan alasan. Dia kena masukkan alasan. Okey, saya tertidur ataupun saya sakit. Saya sakit upload surat sokongan, so dia pun tekan kat sini, so dia cari surat dia dalam ni. Surat tu dekat mana? Surat tu sama ada dekat dia punya desktop ataupun dalam Google Drive pun boleh juga ya. So kalau Google dia punya tu dia akan ambil sama ada dengan cara drag ataupun dengan tekan kat sini. Drag ataupun tekan kat sini. So drag tu itu paling mudah lah. Kita tekan je, kita nampak file kat sini ataupun mungkin ada somewhere dekat folder. So kita terbangkan kat sini. Okay. Ataupun kita just klik je, select file. Ini cara yang lama select file from your device, mana ya? Lambat sikit. So ni macam biasalah. Okay, so saya tak ambil yang ni lah. Okay so saya baiki sikit yang flow tadi sebab ada yang tak betul. So flow-nya ialah bukan ikut tu tapi ikut sebab yang pertama tadi tak jadi kan. Okey, ni hadir. Yang tidak hadir surat tu, tidak hadir ada surat. Okey. Okey. Sini dah okey kot. Okey, so lagi sekali saya isi. Okey, metrik A 1 2 3 4 5 6. Nama Ahmad Zamri. Okey, kehadiran hadir. Ya. Next. Okey, refleksi 20 patah perkataan ya. So ni refleksi. Okey Oh, tak cukup. Dia ada message itu, error message. So kita tulis lagi. Refleksi ni kena selalu baca lah. Kalau tak, kalau student dia buat macam ni je. Kan? Alright, okey, tekan next. Okey. Keluar lagi yang ni. Ada kesilapan flow. Tapi dia sepatutnya terus boleh submit tadi. Ya. Okey, tak apa. Saya cuba lagi sekali. Kali ini saya akan Okey saya akan copy yang ni. Kalau nak copy, kalau katakan kalau kita nak buat untuk satu session saja, kita boleh copy lah. Okey. Okey katakan untuk kali ini kita buat yang paling simple sekali.
Okey ya. Okey, so lagi sekali katakan yang tidak hadir. Okey, saya tak masukkan yang submit form Okey, mana hilang balik lah. Okey, ni baru ada balik ya. Okey, matrik 1, 2, 3. Nama pelajar. Summary. Hadir. Next. Refleksi. Alright, okey. Okey, so tamat ya. Okey, so untuk kita pensyarah, kita nak akses balik borang ni. So kita buka kat mana borang dia. Ni kita buka sini. Dia ada dua kan. Questions dengan responses ya. Sekarang ni kita nak pindah pada fasa yang kedua iaitu spreadsheet. Tekan responses. Okey ya. Lepas tu sekarang ni ada seorang baru response. Lepas tu tekan yang warna hijau ni. Ini adalah ikon untuk Google Spreadsheet. So tekan dekat sini. Okey. Selalunya kita pilih yang ni ya. Yang ni kalau kita dah ada dan kita nak tambah spreadsheet tu. Okey. Create ya. So kita tekan create kat sini. Okey, ini adalah paparan nama pelajar yang sudah daftar ya. Okey. So yang pertama sekali katakan kita tak nak orang lain tiru refleksi ini, kita hide. Hide. Okey. Lepas tu kita nak bagi cantik sikit. So kita akan colorkan dia punya ni. Ya. So dengan color katakan warna ungu ya. Purple, ungu. Alright. Okey, so yang ni tulisan dia warna putih. Alright. Okey, ini adalah orang yang pertama isi ya. So macam mana kita nak beritahu student paparan ini. So kita boleh display ni kalau dekat kelas face to face kita display. Kalau kelas secara online kita kena bagi link ya. Dan link tu sepatutnya dapat bukalah ya. Mungkin ada masalah yang tertentu. So yang ni selalunya saya ambil dekat file, lepas tu pergi dekat bawah ni, publish. Okey. So publish biasanya kita tak ambil entire document tapi tab itu saja. So tekan publish. Lepas tu tekan OK. So dia akan bagi satu link. So link ni kita bagi pada student ya. So contoh katakan student buka ini yang baru ya.
Okey, tu keluar nama ya. So saya akan cuba bagi ya pada setiap orang. Mungkin tak dapat tapi tak apa, tak tahu macam mana ya. Okey. Ya. Alright, okey. Sekarang ni saya nak tunjuk yang advance lagi. Yang advance lagi ni ialah yang membolehkan katakan apa ni, nama tu panjang kan. Nama tu sampai ke bawah 200-300 orang kan. Okey, so dia complicated sikit. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali langkahnya kita kena add sheet bawah ni. Okey. Lepas tu kita kena letakkan formula. So yang ni kena belajarlah, tapi cukup belajar 2 formula saja. Iaitu yang ni nak belajar ke tak ni? Yang membolehkan kita copy Yang ni kita copy dekat sini. Copy sebelah ni. Okey, dan maklumat ni kita tukar, instead of copy everything, tapi kita ubah dia punya flow dia supaya yang baru hantar nama dia paling atas jadi saya sebenarnya tak apa nampak ni, tapi anyway saya akan cuba tulis. Ada masalah laptop sikit sebab tu duduk dekat sangat kan. So yang ni, ini formula dia, ini advance sikit lah. Array formula. Okey, saya pakai type je, sebenarnya tak apa nampak ni. Form responses 1, lepas tu ni, lepas tu A1 sampai A berapa tadi katakan D1. Okey, kalau keluar jadi tak jadi. Ada benda tertinggal. Okey, ni array formula. Dah jadi. Okey, ada kan? Ada. Okey. Okey. Lepas tu yang bawah ni pula. Yang bawah ni senang saja. Iaitu kita masukkan tanda equal, lepas tu sort, S-O-R-T. Okey, buka kurungan, lepas tu form responses 1, lepas tu tanda ni, lepas tu tanda ni, lepas tu A2 sampai pada D kalau tak silap. D, lepas tu kita nak ubah kolom yang pertama supaya anti-chronology, iaitu false, tidak mengikut flow yang dia tunjukkan. Alright, so jadi ke tak? Jadi ya. Okey. Okey, jadi situ kan. So bagi cantik sikitlah. Okey. Bagi cantik sikit color, mana color? Color merah pula. Ya, so yang ni warna ni. Alright, form tadi tengok macam mana saya cuba isi less than 1 minute semasa. Saya cuba isi lagi sekali ya. Okey. Tengok hasil dia. Okey. Okey. Mat Albab. Alright.